3 benda yang Nabi sebut ketika Nabi naik mimbar. Naik di tangga yang pertama, Jibril tahan. Nabi hangguk, Nabi kata amin. Naik tangga yang kedua, Jibril tahan. Nabi hangguk, Nabi kata amin. Naik tangga yang ketiga, Nabi diam, Nabi hangguk, Nabi kata amin. Habis khutbah orang tanya, ya Rasulullah, kenapa hangguk? Amin. Kenapa hangguk? Amin. Kita angguk geleng-geleng, Nabi angguk amin. Kata Rasulullah, masa aku nak naik atas mimbar tadi, malaikat Jibril datang. Jibril kata kepada aku, siapa-siapa yang masuk di dalam bulan Ramadan dan keluar daripada bulan Ramadan, keluarnya dalam keadaan Allah tidak mengampunkan dosanya, itulah orang yang celaka. Nabi hangguk dan Nabi kata amin. Jibril kata, siapa-siapa yang masuk bulan Ramadan, keluar daripada bulan Ramadan, dosa tak terhapus, paling celaka. Bayangkan tuan-tuan, kenapa kita keluar daripada bulan Ramadan Allah tak ampunkan dosa? Sebab dalam bulan Ramadan pun bergaduh. Asyik Ramadan 28, 8-20 bergaduh. Ni engkau orang buat 20 ni, engkau ambil dari mana? Kita orang 8 je tau. Kami ambil 20 pun ada sandaran dia. Mana sandaran dia? Kita kena ikut Nabi je tau. Apa Nabi tak pernah buat 20 ke? Bergaduh, tak bertegur sampai bulan habis bulan Ramadan. Keluar daripada bulan Ramadan, dua-dua Allah tak hapus dosa sebab bergaduh. Berapa banyak yang dikatakan celaka di situ. Sepatutnya bulan Ramadan, kalau saya jadi nazir masjid, satu puak nak buat 20, satu puak nak buat 8, bertengkar bergaduh, saya tutup masjid, tutup aircon, jom balik. Tak semayang tuan nazir, tak payah. Semayang tarawih sunat yang wajib menjaga perpaduan. Kalau kamu bergaduh dalam nak semayang sunat, kamu tak jaga perpaduan, buat apa kamu semayang? Perpaduan tu wajib dijaga. Semayang ni sunat aja, semayang tarawih, pergi balik. Semayang di rumah masing-masing. Nabi pun mana ada semayang tarawih berjemaah? Ada Nabi semayang tarawih berjemaah, Nabi pun tak buat, pun binaah juga. Nabi lah balik. Berani Tuan Nazir? Mana Tuan Nazir? Belakang mana? Duduk belakang Tuan Nazir. Sebab yang pentingnya ialah perpaduan. Tetapi manusia sekarang dalam nak menyuarakan pendapat dia, menyuarakan hukum pun tidak berakhlak. Kerjanya ialah memaksa orang untuk menerima pendapat kita. Kerjanya ialah memaksa orang supaya ambil pendapat dia. Kalau orang tak ambil pendapat dia, salah. Ini tidak berakhlak. Tidak ada keterbukaan di dalam bidang fiqh. Sedangkan fiqh mempunyai keluasan yang sangat luas di dalam masalah fiqh ini tuan-tuan. Tapi bila kita dah menyempitkan urusan fiqh, maka kita juga akan terhimpit. Maka dalam nak menyuarakan pendapat, nak menyuarakan perkataan, tolonglah disampaikan dalam bentuk yang penuh dengan akhlak. Walaupun kita betul, kalaupun kita betul, tetapi cara penyampaian kita tidak berakhlak, tetap orang tolak apa yang kita cakap. Tetapi kalau kita salah, kita cakap dengan penuh berakhlak, lama-lama orang kata betul tuan-tuan, walaupun tak betul. Itulah sebabnya akhlak itu penting. Cuba tuan-tuan tengok padri-padri, tak betul ajaran dia, tetapi cara dia buat tu macam betul, lama-lama orang anggap dia betul. Datang orang susah, minta di sana tak bagi duit, minta dekat masjid dihalaunya, minta dekat orang ni dihalaunya. Lalah pergi ke gereja, 2,000 padri bagi cash, cek, nah 2,000. Sekarang makcik ni kata siapa? Padri baik ke ustaz baik? Minta kat ustaz, tak ada, minta derma, pergi welfare lah. Ustaz jawab, pergi ke welfare, tak ada, kena daftar dulu, temuduga dulu, tahun depan baru dapat. Pergi ke pejabat YB pula, Allah, YB cuti, dia pergi umrah. Pergi jumpa ketua kampung pula, saya pun tak dapat allowance lagi, bagi ke kamu pula. Lalah pergi ke padri, terus bagi cek dah. Sekarang makcik ni akan kata siapa yang betul? Akan siapa yang dia kata betul? Tak ada kata padri itu betul. Padri-padri itu pun bukan Islam pun dia tolong aku. Ustaz tu harap sorban je besar, haram menolong aku.
Inilah yang kita kata kena akhlak. Sebab tu Nabi Muhammad sifatnya tidak pernah menolak. Apa orang minta, dia bagi. Dan baginya pula dengan penuh hikmah, dengan penuh akhlak. Yang kedua Nabi kata, manusia yang celaka ialah manusia yang bila Nabi naik pada tangga yang kedua, Jibril kata pada Nabi, wahai Muhammad, manusia yang kedua celakanya ialah manusia yang ada mak bapak, tetapi dia tak boleh dapat syurga daripada mak bapak. Nabi kata angguk, dan Nabi kata amin. Nombor dua celaka ialah orang yang masih ada mak bapak, tetapi dia tak boleh dapat syurga dengan mak bapak itu. Dia tak buat baik, wabil walidaini ihsana, dia tidak buat baik, dia tak bela mak bapak dia tak jaga mak bapak dia kasar dengan mak bapak dia. Sedangkan peluang di hadapan syurga, di hadapan dengan bela mak bapak, boleh dia tahu mak bapak dia di rumah kebajikan. Saya bila masuk hospital bulan lepas, tuan-tuan, 2 bulan lepas, saya tunggu dekat 20 minit nak masuk wad tu. Pegawai tu kata, ustaz tunggu sekejap, kita hari ni ramai pula ustaz. Saya tanya pak saya, apa ramai? Selalu ramai macam ni ke? Ayo dah ustaz, sekarang ni cuti raya Cina dekat nak sampai. Jadi puak-puak ni ustaz, dia hantar mak-mak bapak dia yang tua-tua ni saja-saja masuk wad. Sebab dia orang nak cuti, dia orang hantar mak bapak dia orang masuk wad di hospital, suruh kabi bela ustaz. Bukannya ada sakit apa pun, saja nak masuk, duduklah 3-4 hari, bayarlah 3-4 ribu. Dahsyat tuan-tuan. Dia tahunya mak bapak gitulah. Punya apa salahnya bawa mak tu? Salah ke bawa mak berjalan pergi Pulau Pangkok? Salah. Salah ke bawa mak pergi ke Sunway Lagoon? Mak pun nak terjun ni kak. Bapak pun nak terjun ni kak. Kadang-kadang mak pun nak terjun, nyonya-nyonya tu pun pakai sependa terjun, sependa hilang dah. Sudah. Kawan kuri turun melurut je turun. Sepatutnya bila ada mak bapak, itu adalah peluang syurga. Tapi anak-anak dia tidak mau cium mak dia, tidak mau bela bapak dia. Nak cium mak pun tak nak, nak pegang tangan mak dia pun tak nak, nak tidur dengan mak dia pun tak nak. Sedangkan mak yang tua ni kadang-kadang malam-malam dia perlukan anak dia tidur sebelah dia, macam dia tidur sebelah anak dia waktu anak dia kecil-kecil dulu. Perasaan ibu, perasaan ayah sangat halus. Sebab itu seorang pujangga barat mengatakan bahawa kamu tidak akan tahu macam mana perasaan seorang ibu sehinggalah kamu sendiri menjadi ibu. Kita takkan faham perasaan seorang mak sehingga kita sendiri jadi mak, baru kita tahu bagaimana perasaan seorang mak apabila anak tak balik hari raya. Kalau tai pusam tak balik, mak tak kecil hati. Raya puasa tak balik, raya haji pun tak balik. Dah 2 tahun tak balik, baru kita tahu macam mana perasaan seorang mak anak tidak balik untuk sambut hari raya dengan mak. Bagaimana anak ni boleh sanggup balik ke kampung tapi tak mau tidur di rumah mak, tidur di hotel. Tak nak tidur dalam bilik. Itulah bilik mandi yang dia mandi dulu, itulah bilik yang dia tidur, itulah tempat ruang tamu yang dia tengok televisyen cerita combat dulu-dulu. Tapi sekarang bila dia jadi pegawai besar, dah jadi orang atasan, bila balik ke kampung sekejap aja, dia tak nak tidur di rumah mak dia. Alasan dia, besok nak balik awal-awal mak, saya tidur di hotel. Bawa isteri dia, bawa anak-anak dia, tidur di hotel. Alangkah henanya anak macam ni tuan-tuan. Anak yang ada mak tetapi tidak menjaga mak bapak dia. Yang ketiga manusia yang celaka adalah manusia yang apabila disebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan tidak mau menjawab salam ke atas Nabi, selawat ke atas Nabi, kata Jibril, itulah manusia yang celaka. Nabi pun hangguk kepalanya dan Nabi pun berkata amin. 3 ini yang paling celaka. Yang pertama, apabila sampai Ramadan tidak mengambil iktibar. Yang kedua, apabila ada ibu bapa tidak dipedulikan mak bapa. Dan yang ketiga, apabila disebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia diam tidak menjawab sallallahu alaihi wasallam. Itulah manusia yang celaka, kata Nabi sallallahu